cerita tentang satu kisah. Bukanlah satu kisah sebenarnya, tapi tentang perjalanan dan syarat-syarat untuk masuk ke Indonesia masa yang kami pergi hari tu. Yang banyak sangat cerita tentang yang macam agak-agak menakutkan lah, apalah pasal ni. Sebenarnya tak ada. Sini saya nak cerita syarat-syarat masuk. Masuk ke sana masa tu memang diperlukan sijil vaksin. Sijil vaksin tu untuk orang yang dari luar negara. Itu vaksin tu kena 2 dos. 2 dos. Dan kanak-kanak di bawah 17 tahun tanpa vaksin pun boleh masuk ya. Asalkan orang tua atau penjaga cukup dia punya dos 2 dos. Tapi kalau untuk perjalanan domestik, contoh misalnya dari Jakarta ke Padang atau dari Jakarta ke Medan, domestik lah ya, naik flight, itu masa tu wajib ada 3 dos. Dan kanak-kanak mesti ada 2 dos. Yang berumur dari 6, adik buat 6, sampai ke 17 tahun mesti ada. Maknanya dari start nombor 6 tahun ke atas mesti ada 2 dos. Lepas tu, masa mula-mula sampai, yang pertama sekali dia cek tu memang vaksin. Kita punya sertifikat vaksin lah. Lepas tu, kita kan dia suruh install Peduli Lindungi tu. Tapi sebab saya buat tak jadi-jadi. Last-last dia tanya datang dari negara mana. Saya cakap datang dari Malaysia. So, kita kena tunjukkan MySejahtera. Okey, dah settle MySejahtera. Dia tengok cukup 2 dos tu, kita pun lepas. Tapi sebelum berangkat, sebaiknya korang isi dulu ECD atau Bea Cukai. Ini untuk memudahkan korang ambil bagasi nanti dekat custom. Kalau tak buat siap-siap, nanti dekat sana pun kena buat juga. Sebab sekarang ni dia dah buat sistem online kan. So, memang kena buat juga. So, kalau nak senang, korang kenalah buat sehari sebelum berangkat. Korang cari dekat Google. Lepas tu, cari perkataan ECD Bea Cukai, isi. Dekat situ yang perlu diisi nombor pasport. Lepas tu, korang punya penerbangan tu, flight nombor kan. Booking number rasanya tak perlu kot. Lepas tu berapa orang? Misalnya satu booking number korang ada berangkat tu, misalnya 3 orang ke 4 orang, boleh buat 1 je. So tak perlu banyak-banyak. Lepas tu untuk email handphone. Ni dia yang penting. Kalau tidak nanti korang kat sana tak boleh pakai handphone. Sebab korang punya handphone nanti tak ada line. Dia macam block lah macam tu. So korang daftar dulu. Korang daftar dulu. Cari dekat Google pendaftaran email Kemenperin. Macam itulah bacaan dia. Lepas tu korang isi email. Kan dalam korang punya setting tu ataupun belakang handphone. Jap. Contohnya korang boleh cek dalam handphone ni dekat setting. Dekat setting. Mana? Dekat setting ni ada about phone korang lah. About phone ni dekat situ ada email kan. Email korang tu. Lepas tu korang kena daftar ni macam status email ni kan. Ni ada email. Korang masukkan dalam borang yang borang online tadi yang pasal pendaftaran email. Lepas tu korang daftar. Lepas tu sampai dekat sana nanti orang dari Bea Cukai tu akan daftarkan balik. Senang, tak kena bayar apa-apa pun. Tapi kalau handphone tu di bawah $500. Kalau di atas $500 memang kena bayar cukai.
Sebab handphone kita orang ni semuanya handphone cap ayam, cap lembu, cap kambing. So memang tak kena bayar apa-apa. Senang je. Lepas tu bila dah settle tu semua, korang keluar dah boleh beli kad. Tak kira lah kad Telkomsel ke Indosat ke apa-apa. Maybank ke? Kad Maybank ke itu kad apa. Lepas tu dah tak perlu ni lah, korang boleh beli kartu ya, dia orang panggil kartu. Korang beli kartu ni cakap yang sudah didaftarkan. Lepas tu orang yang jual tu akan daftarkan, dia akan daftarkan korang punya kartu tu tadi. Lepas tu dah boleh guna, senang je. Harga kartu dalam harga 35,000 tu dapat 7 gig macam tu lah. Ataupun boleh juga beli voucher kalau kita dah ada kartu yang tu. Sebenarnya boleh je kita pakai kad kita ni dekat sana. Tapi mahal lah dia punya charge nanti. Macam Digi ke Celcom ke apa ke boleh pakai. Tapi itulah macam lebih mahal kan. Baik kita beli je kad tu dekat sana. Memang lagi murah lah. Tu je lah information yang saya nak share masa saya pergi jalan hari tu. Soal peraturan, soal cara-cara mengisi borang tu korang pun boleh tengok dekat YouTube orang lain macam mana cara mengisi. Senang je, simple je. Lepas tu tak ada apa-apa, cuma macam barang-barang yang boleh bawa dan tak boleh bawa tu korang pun dah tahu. Kalau misalnya bawa cecair tu tak boleh masuk ke kabin, kena masuk bagasi. Kalau macam barang-barang yang korang tak confident lah, contohnya macam charger ke apa ke, itu kalau charger korang kena masuk dalam Macam kabin, kena bawa sebab dia macam bateri ke apa, dia takut nanti meletup kot. So itu je lah yang kita orang berdua ni nak share, walaupun dia ni tak ikut masa tu tapi dia lagi banyak tahu, kan? Okay, terima kasih sebab sudi menonton kami. Kita jumpa lagi di next video. Okay, bye-bye.